Minda 3.1E. Okey. Apakah yang anda faham tentang strategi pemurataan dalam pembelian saham? Jadi awak tulislah maksud pemurataan tadi. Okey, lepas tu okey, nombor 2 ni lah pengiraannya. Berikut ialah 2 orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Yang pertama Puan Wahidah. Puan Wahidah melabur RM24,000 secara sekaligus dengan membeli saham wawasan yang berharga RM2 seunit saham. Okey, membeli sekaligus. Jadi dia pergi jumpa ejen saham syarikat wawasan ni. Syarikat yalah lebih kurang macam tu jadi dia bayar terus RM24,000. Jadi dia tak adalah nak fikir lagi setiap bulan apa nak kena bayar Okey, dah beli sekaligus. Okey, Puan Nursiah pula. Okey, Puan Nursiah mempunyai RM24,000 dan melabur secara berkala dan konsisten sebanyak RM2,000 setiap bulan dengan membeli saham wawasan. Okey, dia membeli di tempat yang sama. Okey, saham yang sama dan modal yang sama. Cuma dua orang ini menggunakan cara yang berbeza. Okey, jadi kat sini dia tanya, okey, yang ini adalah jadual untuk Puan Nursiah. Okey, ini jadual berkalanya yang dia beli saham untuk Puan Nursiah Okey, kalau Puan Wahidah tak ada jadual berkala lah sebab dia dah beli sekaligus. Okey, lepas tu pelabur manakah yang merupakan seorang pelabur yang bijak? Berikan justifikasi anda. Jadi yang ini mestilah Puan Nursiah yang lebih bijak. Sebab apa? Sebab dia menggunakan strategi pemurataan Baiklah, hitung kos purata seunit. Dia tanya ni kos purata seunit ni. Okey, kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki. Jadi maksudnya berapa unit saham yang dimiliki tu. Dia tanya dua benda. Jadi yang itulah awak kena jawab. Jumlah saham Okey, jadi mula-mula kita carilah, sebenarnya nak cari kos purata seunit ni, kita akan dapat dulu jumlah saham. Nak cari kos purata seunit, kita dapat dulu jumlah saham ni. Okey, apa awak perlu buat? Okey, mula-mula buatlah jadual seperti ini. Okey, jadual seperti ini. Okey, sebab soalannya ada 12 bulan kan? Betul, 12 bulan daripada Januari hingga Disember. Jadi yang atas kali ni tulis tajuk dia lah. Okey, tajuk-tajuk dia. Okey. Ni lebih kurang saja macam soalan dalam buku teks tadi. Contoh yang pertama tadi. Okey, lepas tu tuliskan dia punya bulan. Okey, tuliskan dia punya bulan. Okey, jumlah pelaburan bermaksud yang ini dia dah bagi tahu dah. Setiap bulan dia akan keluarkan modal sebanyak apa? RM2,000. Okey, 2,000 darab dengan 12 bulan bermaksud RM24,000. Jadi cukuplah RM24,000 modal dia. Jadi buat dekat sini, apa yang awak kena tulis ialah harga ataupun modal untuk sebulan. Okey, modal untuk setiap bulan. Jadi jumlah kat sini jumlah Okey, jumlahnya ialah RM24,000. Ini dalam ringgit Jadi berapa baris awak kena buat untuk jadual ini, untuk tajuk dan bawah sekali jumlah. Jadi ada 14 baris. Jadi ini mengikut soalan. Kalau dia buat 5 bulan saja, so maksudnya ada 7 baris awak kena buat jadual tu. Okey, kalaulah dia buat cuma 3 kali saja dia buat untuk strategi pemerataan ni, okey. Jadi ada 5 baris lah awak punya jadual. Macam tu Okey, lepas tu harga seunit ni bermaksud awak ambil daripada mana? Harga seunit ni. Okey, harga seunit ni daripada soalan. Yang ini dia. Harga saham seunit ni. Ambillah RM2, RM1.80, RM1.70 ni letak pada bulan masing-masing. Kena letak betul-betul Januari RM2, Februari RM1.80. Ikut saja yang telah diberikan ni. Okey. Kemudian apa yang sebelah sini ni, bilangan unit. Okey, bilangan unit sama dengan
jumlah pelaburan per harga seunit. Okey, maksudnya untuk bulan Januari 2,000 bahagi RM2. Jadi setiap bulan kena buat macam tu. Jumlah pelaburan ni, okey, setiap bulan RM2 kan? 2,000 kan? 2,000 bahagi RM1.80, 2,000 bahagi RM1.70. Gunakan kalkulator saja jangan risau macam mana lah nak kira. Guna kalkulator lah maksudnya, okey. Okey, jadi untuk bulan 1 cikgu tunjukkan bahagi macam tu 2,000 bahagi RM2 dapat 1,000 unit saham. Inilah bilangan unit saham dia untuk bulan Januari. Okey, jadi seterusnya awak kira lah gunakan kalkulator, dapatlah macam ni lah setiap bulan dia. Okey, nampak? Februari, kalau bulan Februari harga seunit dia RM1.80 kan? Lebih murah. Dia lebih murah daripada Januari. Lebih murah berbanding bulan Januari. Jadi dia dapat 1,111. Lebih banyak daripada bulan Januari. Sebab apa? Sebab bergantung pada harga seunit ni. Bila harga dia lebih rendah, bermaksud unit saham, bilangan unit saham dia akan dapat lebih banyak. Okey. Bulan Mac lagi rendah daripada bulan 2. Nampak dia lebih banyak lagi dia dapat daripada bulan 2. 1,176 bilangan unit saham. Lepas tu bulan 4 lagi murah daripada bulan 3. Lagi banyak dia dapat bilangan unit saham. Okey, 1,250 unit. Lepas tu tiba-tiba bulan Mei naik, terus naik RM2.10. Jadi ini cikgu dah salah kira ni, bukan 1,066 ni. Okey, nanti awak kirakan balik 2,000 bahagi RM2.10. Okey, sorry. Cikgu dah salah. Yang ini ialah 952 952. Okey, 952 saja. Okey, 952 unit saham saja. Nampak? Bila harganya tinggi, ni lagi tinggi daripada bulan Januari tadi. Dia dapat 900 saja 56 berbanding RM1,000 tadi, 1,000 unit tadi kan. Okey, lepas tu 2,000 bahagi RM1.50. Tiba-tiba turun balik dia dapat 1,333 unit saham. Banyak sangat Okey, lepas tu RM2.20 tiba-tiba naik RM2.20. Ni memang paling mahal lah ni. Paling mahal, nampak dia dapat 909 saja. 909 unit saja. Okey, kemudian ini dua dan akhir sampai akhir lah. Okey, awak tengok boleh perbandingan unit saham setiap bulan dia berbeza-beza. Sebab apa? Harga seunit saham setiap bulan pun berbeza-beza Okey, jadi berapakah bilangan unit saham? Okey, boleh tak awak kira nanti awak kira semula ni kita teruskan je lah sebab cikgu dah tersalah yang dekat ni tadi 952 ni. Jadi yang ini mungkin dah salah. Okey, mungkin salah kat sini Okey, tapi nanti cikgu bagi yang betul pula. Cikgu bagi gambar yang betul Okey, mana nak dapat yang ini? Yang ini adalah awak tambahkan semua ni daripada 1,000 sampailah 1,111 ni, tambahkan. Dapatlah jumlah besar ni. Okey, dapatlah jumlah besar ni. Jadi maksudnya Puan Norsiah dapat beli sebanyak ini berbanding dengan Puan Wahidah yang hanya kalau 24,000 bahagi dengan RM2 dapat 12,000 unit sahaja. Okey, RM24,000 ni bahagi dengan 2 dia dapat 12,000 unit saja. Tapi untuk Puan Norsiah dia dapat jumlah yang sebanyak ini. Okey, yang ini nanti awak kirakan balik cikgu rasa faham kot, rasanya senang saja kan kira dia. Okey, ini adalah untuk jawapan yang ni, jumlah saham ni. Ini adalah untuk jawapan jumlah saham. Okey, untuk kos purata seunit, okey, mana nak dapat? Awak kenalah buatkan rumus dia, rumus kos purata seunit dalam strategi pemurataan ni. Okey, masukkan nilai apa? Okey,
jumlah pelaburan. Jumlah pelaburan daripada mana? Daripada sini. Jumlah 2,000 ni kita tambahkan setiap bulan dapat RM24,000. Inilah jumlah besar dia, RM24,000 bahagikan dengan jumlah unit saham yang dia dapat. Okey, jadi apa Yang tu C cikgu. Apa? Yang tu C Mana C? Yang tulis kos purata seunit tu. Yang ni. Bawah. Okey, yang ini kenapa? Bawah. Bawah. Okey, apa dia? Yang tu C C? C apa? Tak faham, yang mana C? Yang tu C ke cikgu buat? Jawapan untuk C ke? Cikgu C, cikgu tak pasti, yang B kot. Okay. C ada C ke? C nyatakan kelebihan. Okey, maksudnya bawah jadual ni ada lagi yang kena kira. Dia bukan C, ni masih B lagi. Bawah jadual ni ada lagi yang perlu awak kira. Sebab dia nak dua benda kos purata seunit dengan jumlah saham. Jumlah saham dah dapat yang ini. Okey, 13,000 ni. 13,000 lebih ni lah. Lepas tu kos purata seunit ni awak dapat dari mana ni sebenarnya? Ini ialah daripada rumus strategi pemurataan. Okey tak? Okey, faham. Okey, jadi jumlah pelaburan ni ambil daripada ni 24,000 ni bahagi dengan unit saham yang Puan Nursiah dapat. Yang dia dapat beli tu. Okey, jadi kos purata seunit ni ialah RM1.71 sahaja. Berbanding kalau beli sekaligus memang kita dapat hanya RM2 tu saja. Jadi kalau kos purata seunit ni ialah RM1.71 untuk strategi pemurataan. Dia lebih rendah lah sebenarnya kos purata seunit tu lebih rendah. Jadi yang ini apa yang awak perlu tulis ialah RM1.71. Okey, yang ini untuk yang harga seunit ni, bawah sekali ni bukanlah jumlah tapi jumlah yang ini kos purata seunit dapat daripada mana? Dapat daripada sini. Bila awak dah kira, yang inilah kos purata seunit dia. Sebenarnya kalau kat sini tak tulis pun tak apa. Kat sini tak payah tulis pun tak apa. Kita biarkan saja. Jadi kita dapatkan jawapan kat sini saja. Okey. Setakat ni okey ke tak? Cuma cikgu minta awak kira lah semula ni. Nanti cikgu akan ambil gambar yang betul punya lah. Nanti cikgu betulkan balik.